Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, kepada pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat, pengurus-pengurus masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai juga saya ke sini. Walaupun jin itu masya-Allah ya, dari Ipoh saya gerak tadi selepas Jumaat ya, sampai di sini elok-elok tuan-tuan tahiyat, masya-Allah. Okey. Dan saya nak balik ke Ipoh pula malam ni, dan besok datang balik ke sini di Cheng pula tuan. Okey, malam ni balik ke Ipoh sebab esok ada 17 bas yang akan melawat sekolah saya. 17 bas. Maksud 17 tu Tuan Haji dengan orang-orang dia sekali. Bukan bas saja yang datang ya. Kalau bas datang itu nama dia bengkel mengecat bas. Jadi tengah hari besok insya-Allah dengan dia orang saya patah balik ke sini sebab saya ada program di Cheng di Melaka. Kemudian hari Ahad saya ada di Kuala Lumpur, hari Isnin saya ada di Singapura, hari Selasa saya ada di Sungai Petani di Jeniang Kedah, hari Rabu saya balik ke Ipoh, hari Khamis di Al-Usta, hari Jumaat saya terbang ke Mekah. Jadi tuan-tuan, begitulah kerja saya, jalan. Alhamdulillah. Maksud saya jalan tu naik kereta lah, bukan jalan kaki. Baik. Alhamdulillah. Tadi ada orang call saya dalam kereta tadi, dia kata macam mana Ustaz dapat tenaga? Sakit jantung ada 3 tersupat, darah tinggi, bodoh, kencing manis, kencing tawa, kena kencing banyak, tua. Tuan-tuan dengar ceramah saya ni tua daripada tuan-tuan bujang ni. Ada yang dengar ceramah saya waktu daripada pakai seluar pendek, sekolah jadi satu, sampai sekarang dah kahwin, dah ada anak, tak usah kasih dan saya ceramah. Jadi dia tanya saya, mana Ustaz dapat tenaga? Saya kata Allah bagi. Kita nak cari sihat, kita nak cari tenaga, kita hanya boleh usaha. Apa-apa pun semua Allah izinkan tak so. Allah bagi. Sebab tu kita ni mencari rahmat Allah. Tengok tadi kita sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera ke atas kamu semua dan rahmat Allah atas kamu. Kita minta rahmat. Kita hidup ni tuan-tuan ni, minta bergantung betul-betul rahmat Allah. Apa makna rahmat Allah? Kasih sayang Allah. Dengan rahmat inilah membawa kita dalam syurga. Kalau nak kira dengan amalan kita ni, tak tahulah layak tak layak kita ke syurga. Waktu hilang kunci, cari tak jumpa, waktu semayang lah jumpa. Dalam bukit semua, bismillahirrahmanirrahim, tengah semayang ingat kunci, bayangkan punya tak khusyuk tu. Itu maksud dia. Itu pun semayang sipi-sipi nak habis dah. Dan nak masuk maghrib 6.50 baru dia semayang asar. Sempat tuan-tuan nampak. Kenapa kau lambat semayang asar? Biasalah saya training bola. Kalau nak ikutkan Allah, tak tahulah layak tak layak kita ni ke syurga tuan-tuan. Hari pertama puasa Ramadan dah tanya dah, raya bila? Belum puasa lagi dah buat kuih raya dah. Punya tak nak puasa.
Kalau ikutkan tuan-tuan, layak tak layak kita masuk syurga, fikir-fikirkanlah tuan-tuan. Bak agama ni yang akhir, bak yang pahala ni last. Bak dunia nombor 1. Kalau sebutlah malam ni agak-agak lah, ceramah agama malam ni, bayaran paling murah 200. Mana yang duk sah depan ni 2,800, 3,000. Agak-agak orang ramai datang malam ni. Ceramah perdana Ustaz Kazim, yang tepi pintu 200, yang sah depan sebelah Ustaz ni 3,000. Agak-agak orang ramai yang masuk. Kena hujan pula, obat lahum tak datang. Cuba buat konsert, habis tiket. Hujan ke, ribut ke, pompan ke, gempa bumi ke, tiba-tiba ya Allah nak syurga, menung kita macam. Sebab itu kita ni bergantung dengan rahmat Allah. Nak sedekah dalam masjid ni pun cari duit yang paling buruk. Agung pakai sepeda hitam, duit conteng, cantik, masuk tabung masjid. Itu pun jenuh gagah. Mana RM1? Ni RM50, ini RM10, mana RM1? Yang paling kecil dia masuk letak. Tiba-tiba cakap, ya Allah nak syurga. Allah ni maha baik, Allah bagi syurga kepada kita. Nama dia apa? Nama dia rahmat daripada Allah. Sebab tu kita sekarang ni mencari rahmat Allah, minta rahmat Allah. Sebab tu bila kita mati, kita sebut kembali ke rahmatullah, balik kepada rahmat Allah. Hanya Allah saja yang boleh tolong dia dalam kubur dengan rahmat Allah. Nak harap TMB bagi supply elektrik, tak boleh dah dalam kubur. Tak boleh dah. Kau nak bagi lapang tanah kubur dia, buat besar-besar tanah kubur dia, buat semedi dalam kubur, tak boleh dah. Nak selamat daripada ular dalam kubur, nama ular tu Syuja'ul Aqrab, ada dalam kubur tu. Kalau di dunia ular masuk dalam rumah, boleh ambil riset semua. Bukannya susah. Petua macam mana ular masuk dalam rumah. Nak bunuh tak boleh ustaz, takut jin kita halau lah. Halau dengan apa? Benar ular tu, kau mengaku ayam ke apa? Bacalah doa, salamun ala Sulaiman wa ala alamin. Dia sudah keluar lah. Tak pun tuan-tuan tak mau keluar juga, habis reset semua. Dia pening-pening angkat keluar. Agak melawan, bunuh je lah. Banyak cakap kau, aku dah sembuh ni, kita bayar, patut aku pulang. Okay, nombor 1. Nombor 2, di rumah saya simpan kayu tas. Saya dapat kayu ni di Sarawak. Jadi kalau ular masuk dalam rumah saya ambil kayu tas tu, saya tunjukkan. Dia lembek, angkat, buat. Dia abang-abang yang mana nak ke Sarawak, cari kayu tas bagus. Yang mana nak masuk dalam hutan, carilah kayu tas. Dia ular, pantang dia. Yang ketiga, paling mudah, kalau kayu tas tak ada, ambil bawang putih, itu simpan di rumah. Dia ada, di rumah kita ada kan. Potong nipis-nipis bawang putih tu, ambil, letak dekat hidung ular tu, lari dia. Faham tak lah. Yang itu betul-betul mencari rahmatullah. Lepas-lepas letak tu, kembali ke rahmatullah orang yang letak tu. Jangan tiru ya. Yang nombor 3, jangan tiru pula. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, dalam kubur ada ular, nama dia Syuja'ul Aqrab. Siapa yang nak nolong kita daripada ular? Dalam kubur tu ada malaikat. Kalau setakat di dunia ni, orang soal kita boleh ada talian hayat, boleh tanya kawan, malah jawab lah. Soalan SPM 50 soalan, jawab 20, 30 boleh jawab, keluar lah. Tapi kalau tak boleh jawab dalam kubur, macam Marabbuka. Tak apa, saya balik dulu. Saya balik dulu ke Melaka. Saya tanya kawan-kawan ke, saya datang balik ya. Boleh tuan-tuan cakap malaikat itu? Tak mahu. Dengan rahmat Allah di situ. Yang di dunia ni pun rahmat Allah, dalam kubur pun rahmat Allah, nak menuju ke syurga pun rahmat Allah.
Sebab itu tuan-tuan, kena ada keinginan dalam diri kita untuk mencari rahmat Allah. Wajib gapai, cari, kekalkan supaya kita sentiasa di dalam naungan rahmat Allah. Kita tak mau saja rahmatullah itu hanya lepas mati. Sekarang pun kita nak rahmat daripada Allah. Ustaz, macam mana yang dapat rahmat tu? Yang pertama tu, rahmat tu apa Ustaz? Rahmah itu maknanya kasih sayang. Allah sayang pada kita. Tuan-tuan, kalau kita ni, mak bapak dulu kita sayang pada kita, kita minta apa boleh bagi? Cuba tengok kalau kita jadi anak kesayangan mak ayah, minta apa pun bagi. Tunjuk je mainan bola, dapat bola. Tunjuk mainan helikopter, dapat helikopter. Nak baju Spiderman, 3 mak ni. Pasal apa? Anak kesayangan. Kalaulah mak sayang pada anak, anak minta macam-macam mak bagi. Bayangkan kalau Allah sayang kita, lebih daripada baju Spiderman. Kalau Allah sayang pada kita, apa akan jadi pada kita? Allah bagi pada kita apa yang kita hajat, Allah bagi. Walaupun tak berdoa pun, tak ada tanda tangan macam ni pun, tak ada tanda tangan pun, hanya berdetik dalam hati. Ya Allah, kalaulah malam dapat nasi sedap juga. Dia pun datang ke masjid, ada dia bersediakan jamuan. Allah, ada tu imam jamuan. Ramai dapat rahmat malam ini, insya-Allah. Tak payah berdoa pun, ada rezeki aku. Nombor 1. Nombor 2, orang yang dapat kasih sayang ni apa? Allah Ta'ala jadi pelindung kepada dia. Wa kafa billahi wakila. Allah jaga dia, Allah lindung dia, Allah pelihara dia. Memang Allah bagi keistimewaan. Dalam bahasa kita, Allah backup. Kita kalau ada orang backup kita, bangga kita. Ada orang belakang kita, apa takut? Saya belakang saya 3 line, 8 line, saya tak takut. Setakat 3 line je. Yang kalau kita dapat rahmat daripada Allah, Allah bukan berlain-lain dah, dia maha gagah. Ini dapat rahmat daripada Allah. Yang ketiga, apa dia yang mendapat rahmat daripada Allah? Allah Ta'ala bimbing kita. Nama dia hidayah. Allah bimbing, tengok benda yang baik, langkah kaki kita menuju tempat yang baik, tangan kita menulis benda yang baik, mata tengok, telinga mendengar yang baik-baik. Kenapa orang ni Allah Ta'ala jaga, hati dia terbetik hanya buat baik saja? Sebab dia berada dalam rahmat Allah. Baik Ustaz, itu nama dia rahmat Allah. Itu dalam dunia. Yang dalam kubur, lain cerita, itu nak panggil lain tajuk ceramah ni. Ni cerita rahmat dalam dunia yang kita nak cari, mudah-mudahan boleh pergi ke syurga. Ustaz, macam mana nak boleh dapat rahmat Allah ni? Yang tu kena buka Al-Quran, surah Al-Baqarah 218. Punya banyaklah tuan-tuan ayat dalam Quran cerita tentang rahmat Allah. Al-Anfal ada, At-Taubah ada, Al-Baqarah ada. Orang-orang yang berhak, yang layak diberikan rahmat daripada Allah. Pertama, innallazina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah. 2, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Wajahadu fi sabilillah, yang ketiganya orang yang berjihad pada jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka ini mengharapkan rahmat daripada Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi dalam surah Al-Baqarah 218, Allah Ta'ala cerita macam mana dan siapa yang boleh dapat rahmat. 3, orang beriman, orang yang berhijrah, dan yang ketiga orang yang berjihad pada jalan Allah. Baik, kita tengok satu-satu. Siapa yang dapat rahmat daripada Allah? Yang pertama, orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah. Dia terang pula yang beriman kepada Allah tu siapa? Saya orang beriman Ustaz. Nama saya Aiman, tak kisah.
Itu nama awak. Ada ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah yang dipanggil sebagai golongan as-sadiqin. Kalau kita baca khutbah, di antara ayat yang selalu disebut dalam khutbah, ittaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu daripada orang-orang yang benar, orang sadiqin. Baik, siapa dia orang beriman? Orang yang beriman adalah hampir dengan orang yang dipanggil sadiqin, orang yang benar tadi. Siapa dia orang yang benar? Yang hampir kepada orang beriman, yang membenarkan segala-galanya yang berkaitan dengan Allah, yang berkaitan dengan Rasul, yang kita sebut sebagai rukun iman. Segala-galanya. Tak boleh ragu-ragu, tak boleh bimbang, tak boleh tak setuju dengan yang kita sebutkan tadi. Alhamdulillah. Okey, abang-abang di depan saya ni semua setuju dengan peraturan Allah. Alhamdulillah. Setuju semua. Segala benda haram setuju semua. Babi haram. Masya Allah. Alhamdulillah. Lori terbalik depan rumah kita, kita tak ambil susu. Lori barang terbalik depan rumah, susu terbalik, gula terbalik, semua terbalik. Kita tak ambil, kita terus kumpul tak setempat, tunggu lori lain datang masuk lagi. Masya Allah. Sebab ada setengah tempat asal lori terbalik je, dia sapu susu Dumex, buat balik susu tin 30 tin. Begini pun lalu motor banyaknya abang susu tin, lori terbalik. Boleh ambil ke abang? Apa tak boleh ambil? Imam pun ambil. Astagfirullahaladzim. Asal imam ambil dia ambil. Ni bahaya ni parah ni tuan-tuan. Tenang. Sebab tu bila tengok saja lori terbalik, tenang, jangan ambil. Ada tempat saya jumpa lah tuan-tuan, lori terbalik, tak ambil apa bawa kampung, lori babi terbalik. Seorang pun tak ambil babi tu, dia baik betul kampung ni tuan-tuan. Yang kena faham, tak faham. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, yang pertama yang dikatakan golongan beriman, golongan siddiqin, ialah golongan yang ambil sungguh. Haram, halal, syubhat, dia pegang hukum. Alhamdulillah. Ini macam kita ni, abang-abang ni semua ni haram sebut, babi yang haram, arak yang haram, judi haram. Alhamdulillah. Ni nama dia iman. Tapi kadang-kadang iman tu ada, haram tu tahu. Habis umrah, cukur rambut, dah halul semua, naik ke hotel, ajak kawan turun minum teh. Pagi dia turun minum teh panas ke bawah, pakai baju pagoda, pakai seluar gini. Sudah dalam banyak benda haram tu, hak tu tak boleh tinggal lah. Besok kamu buat umrah kan? InsyaAllah. Itu setiap orang lelaki lah. Ya, orang perempuan ni lagi hebat. Tengok orang perempuan tu, ya Allah, betul lekong daripada pukul 5, tutup daripada stokin sampai ke kepala. Bila sebut riba haram, bila sebut ini semuanya. Tapi ada pula benda halal tak boleh terima. Yang haram semua terima, yang halal dia terima. Ada satu benda halal tak setuju. Apa dia? Nikah dua. Yang tu tak boleh terima pula. Kahwin dua tak boleh terima. Halal tu. Ya Ustaz, bakok je lelaki kan. Buat je. Makcik halal tak halal. Tiba-tiba kita kata, ya Allah, nak rahmat Allah. Nak rahmat apa engkau? Yang haram kau terima, yang halal kau tolak. Masalah ni parah ni. Sebab itu nak mencapai tahap iman tu apa? Udkhulu fis-silmi kafah. Keseluruhan dia masuk. Tak ada satu pun hukum Allah ku tolak.
Tak ada satu pun perintah Allah yang aku tak suka. Tak ada satu pun larangan Allah yang aku lawan, bantah. Melainkan aku menjadi orang yang sami'na wa ata'na. Masya Allah. Hebat abang kita. Hebat abang. College vocational. Dia fikir college vocational. Masih lah ya. Peminat. Baik, jadi nombor satu yang dikatakan nak dapat rahmat daripada Allah, setuju. Setuju. Tak pernah bantah. Zakat tak bantah. Sebab tu saya terlibat dengan zakat, program ceramah-ceramah di Melaka dengan zakat di Melaka. Masya Allah, tuan-tuan, jangan kita anggap bila kita bayar zakat, duit kita berkurang. Jangan kita kata bayar zakat ni penindasan. Teruk-teruk cari duit pun dia bayar zakat. Jangan. Nanti Allah ganti balik, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Allah ganti balik apa yang kita sumbang pada jalan Allah. Apa nak takut? Allah ganti. Tak payah nak bimbang-bimbang, tuan-tuan. Allah ganti balik. Masya Allah. Semalam saya ceramah di Kemas 2 malam lepas. Saya ceramah di Tampin. Dia orang cari dana untuk buat surau. Saya tukar melancarkan tabung. Ustaz suruh lancarkan, kita nak benakan dana pembangunan surau. Kata tak apa, saya lancarkan. Apa saya buat? Saya bagi jam saya. Ambil jam ni, lelong, masuk tabung surau. Balik rumah tak ada jam. Allah ganti balik. Tadi orang datang ke sekolah saya, Ustaz selamat hari jadi, happy birthday to you. Lambat lagi hari jadi saya. Hari jadi hari Selasa, tak apa kena bagi awal. Dia bagi jam. Allah ganti sat saja. Bagi 2 hari lepas, hari ni Allah ganti pula. Betul kata Allah, sadaqallahul azim, betul kan? Kita dah baca Quran kan, sadaqallahul azim, maha benar. Tapi kita yang tak percaya. Sadaqallah tak tinggal, sadaqallahul azim. Abang, sedekah tak abang? Allah kata dalam Quran, siapa yang sedekah 700 kali ganda Allah naik. Ya ke? Tak payah lah, kau dah sedekah. Tadi kau baca sadaqallah, bila kau diajak bersedekah, kau tak yakin. Oh, ini parah ni. Saya bagi 2 malam lepas di Tampin. Saya kata ambil jam saya ni, lelong, masuk tabung surau. Hari ni orang makcik bagi. Dia kata, Ustaz, pakai dah jam ni Ustaz, tengok kalau besar Ustaz potong lah tali ni. InsyaAllah pagi ni pun cukup. Dah tak potong pun tak apa, gantung kat tekuk boleh. Tuan-tuan, ini nama dia iman. Iman ni kepada Allah ni sungguh-sungguh percaya. Masalah dia, tuan-tuan, ramai orang tak mau percaya pada Allah. Anak imam kan? 2 orang yang nak, 3, seorang lelaki yang sulung lah. Baik, tak mana tu lupa. Sama tadi Ustaz lupa tak? Jam. Selepas jam tu ada lagi selepas jam. Sebab kadang-kadang kita mari satu keadaan tak meyakini dengan apa yang kita baca. Okey, apa dia? Contoh dia, kita percaya pada Allah. Dia kata, Ustaz, saya akan percaya bila saya nampak. Saya nak tengok Allah. Ni iman tak putus ni. Jangan nak dapat rahmat Allah. Ada ke Ustaz? Apa tak ada pula. Dia nak tengok Tuhan. Dia nak tengok seketui Tuhan tu macam mana. Bila kita kata tak boleh, tak nampak, tak boleh nampak, kenapa tak boleh? Oh, kalau dia ada, mesti nampak. Saya duk tengok Ustaz dalam YouTube, dalam Facebook, dalam televisyen. Sekarang Ustaz datang ke kampung kami nampak Ustaz, maknanya Ustaz ada. Kami duk baca Quran. Ini kata-kata siapa? Kata-kata Allah.
Ini kata-kata siapa? Firman Allah. Mana dia Allahnya? Takkan kata-kata saja, kami nak tengok dia. Kami nak tengok. Akhirnya dia kata tak payah tengok lah. Hang tengok aku sudah lah. Hang tengok aku sudah. Di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah pada aku. Mana? Aku belah laut, terbelah 12 puak boleh lalu dalam Laut Merah. Faqul nadrib bi'asakal bahr. Dipukulnya 12 tongkat, terbelah laut depan mata. Kamu tak payah tengok Allah. Allah bagi dekat aku mukjizat. Aku boleh belah laut. Percayalah pada aku. Aku ni utusan Allah. Kami lapar, kami dahaga. Nabi Musa, dia ambil tongkat, dia pukul batu. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Terbelah pula 12 batu, keluar mata air. Jadi mata air 12. Ush, hebat. Depan mata lu boleh tengok. Kami lapar lah, takkan kami nak makan baru buat apa semua ni. Allah bagi dekat dia orang manna dan salwa. Makanan daripada langit turun bagi makan, nama dia manna dan salwa. Apa yang Allah Ta'ala tak bagi pada mereka? Mereka komplain, mereka dizalimi oleh Fir'aun. Allah selamatkan mereka. Mereka jadi hina, Allah muliakan mereka. Mereka tak percaya pada Nabi Musa. Nabi Musa datangkan dengan mukjizat, datangkan dengan kitab dan sebagainya. Apa kata mereka? Bila mereka lepas saja Laut Merah tu, lepas saja Laut Merah seberang laut, kaki mereka belum kering daripada basah. Mereka cakap pada Nabi Musa, Musa, nampak ada orang kampung tu, mereka ada sembahan batu, mereka ada sembahan Tuhan. Boleh tak? Boleh tak kau buatkan satu lagi patung untuk kami sembah? Kami tak nampak Allah, tapi kami nak dia tu ada, nampak macam Allah. Kami percaya pada Allah, tapi kami nak supaya ada satu tempat nak kami nak berdoa, kami nak buat ibadat. Dia tu boleh pergi kepada Tuhan. Patung berhala. Nabi Musa ni tuan-tuan, Nabi tuan-tuan, tiba-tiba dia orang minta patung. Padahal dia orang baru sahaja lepas daripada Fir'aun, selamat daripada kekejaman, lepas daripada laut, dan di hadapan mereka Nabi Allah Musa. Apa mereka nak? Kami nak patung, kami nak berhala macam penduduk kampung tu, supaya kami boleh sembah Allah. Kami yakin adanya wakil Allah di atas muka bumi itu, nama dia patung. Mengamuklah Nabi Musa. Apa ni jenis apa ni? Itulah nama dia Bani Israel. Hak tuan-tuan duk cerita sekarang, degilnya, kepala batunya, bongkaknya, sombongnya, tak bersyukurnya tuan-tuan ni daripada sini ni. Anak-beranak dia terbit sampai sekarang. Tahap gitu pun Allah maafkan mereka lagi. Bila bagi makanan manna salwa, makanan yang begitu hebat, kami jemur. Ini makan ni pun kami naklah juga makan ke sayur sawi ke, bawang putih ke, bawang merah ke, kami naklah rasa. Makanan yang begitu istimewa tu pun tak bersyukur. Dahsyat pokok ni tuan-tuan, gila dah pokok ni. Sampai pada satu tahap Nabi Musa ni nak dapat perintah daripada Allah, nak berjumpa dengan Allah. Nabi Musa tinggalkan mereka dengan Nabi Harun, saudara dia. Dia kata, Harun, jaga ni umat kita ni, aku yang ada Allah. Nabi Harun kata, baik, insyaAllah. Nabi Musa pergi sehari, Nabi Musa pergi 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, berhari-hari. Musa ni sudah lupakan kita ke? Sudah. Ada pula yang menghasutnya.
Ada pula yang menghasutnya, tuan. Nama dia apa? Samiri nama dia. Kau orang lupa kalah Musa. Dia dah tak balik. Dah jumpa Tuhan seronok lah tu dia. Apa barang tengok kau? Dia ke? Lupa kalah dia. Janji upah hari je. Dia dah 40 hari dah. Sekarang macam ni lah. Kita sembah ada Tuhan lain. Sekarang berikan mas. Kak Leha, Kak Nak, Kak Som beri mas. Beri mas. Aku akan bakar lembukan mas ni. Aku akan buatkan patung anak lembu. Wah, siap patung anak lembu. Yang lebih hebatnya patung anak lembu ni ada bunyi suara pula. Inilah Tuhan kita. Mau kita sembah ramai-ramai. Ustaz Samiri tu orang Perak ke? Tidak, translate. Nabi Harun ada. Jangan henti dalam Harun. Kau siapa? Cakap banyak kau. Nabi Harun pun tengah bantah. Depan mata mereka ada Nabi. Depan mata mereka adanya mukjizat. Depan mata mereka adanya Nabi Musa. Tak laku tuan-tuan. Dibuatnya patung, disembahnya patung anak lembu. Bila balik Nabi Musa alaihi salam, Masya Allah, tak fraskan Nabi Musa. Dakwah daripada zaman Fir'aun, bawa balik seberang, duduk satu tempat, bagi tempat. Tiba-tiba tuan-tuan boleh sembah anak lembu. Nabi Musa cari Nabi Harun dulu. Ditariknya janggut Nabi Harun. Kan aku cakap, jaga umat kita, kau buat apa Ron? Nabi Harun kata, demi ibuku, demi bapakku, demi mak kamu, janganlah engkau malukan aku. Aku dah nasihat dema tak nak dengar. Masya Allah, tuan-tuan. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita betapa teruknya tuan-tuan Bani Israel yang membantah Nabi Allah Musa dan membunuh para Nabi. Yang beriman ada, bukan tak beriman, tak ada langsung. Yang beriman ada, bukan semuanya kafir, tidak. Dengan sebab hinanya lawan Allah Ta'ala, bantah tuan-tuan, sampai mereka kata, Nabi Musa kata, ni masuk dalam negeri ni, kita masuk dalam negeri ni, ni tempat kita, tapi dengan syarat kita lawan dulu orang yang engkar kepada Allah yang ada dalam negeri. Mereka jahat dengan Allah, kamu ni lawan mereka dulu, kita ambil negeri ni. Mereka jawab pada Nabi Musa, macam inilah Musa, engkau dengan Tuhan engkau pergi lawan, kami takkan masuk dalam negeri ni. Minta maaf minta maaf engkau suruh Tuhan kau pergi lawan. Oh, yang ni Allah murka pada mereka, sesatlah mereka berpuluh-puluh tahun. Nama dia disesatkan di padang teh ataupun di gurun teh. Jadi di mana yang mereka mendakwa bahawa Palestin itu adalah negeri dia? Dia pakai sejarah tu. Sejarah Allah nak bagi negeri, ambil. Tu kata tak, kita punya apa? Masa bila Allah kata nak bagi pada kau, Allah bagi pada kau, kalau kau masuk dalam dia, kau ambil lah. Tapi kau kena kalahkan dulu orang-orang yang ingkar kepada Allah dalam negeri itu. Mereka tak nak masuk, mereka tak nak, mereka tak mau, mereka duduk dia diam. Kami tak mau, kami tak mau, kami tak mau, kami tak mau. Kalau kau tak mau, tawaran habis. Disesatkan mereka itu berpuluh-puluh tahun duduk melilau di kawasan itu. Jadi di mana yang mereka mendakwa bahawa Palestin itu adalah negeri mereka, negeri orang yang beriman pada Allah, bukan negeri orang yang kufur. Jadi ini sejarah tuan-tuan. Kita kadang-kadang bangga tuan-tuan pakai mapla lah, bendera Palestin lah. Tapi kadang-kadang sebutan Palestin betul. Asalnya Ustaz, Palestin ke Palestin ke Filistin itu Ustaz? Oh sudah. Kena belajar balik tuan-tuan sejarah macam mana buruknya bangsa Bani Israel. Siapa dia? Samiri. Kena belajar. Macam mana Samiri boleh buat patung lembu yang boleh bercakap? Bercakap tu macam mana Ustaz? Kena belajar. Sebab tu ulama-ulama membahaskan Samiri ni siapa yang boleh buat benda pelik-pelik ni, yang Nabi Musa halau dia daripada negeri.
Ada yang kata dia ni adalah di antara intelijen Fir'aun yang dihantar oleh Fir'aun untuk masuk dalam kumpulan Nabi Musa dan menyesatkan umat daripada dalam. Dan dia adalah seorang ahli sihir yang bijak menjadikan sesuatu benda. Ada yang kata macam itu. Ada pula yang mengatakan Samiri inilah yang membawa kepada Dajjal ni. Dan bila dia dihalau oleh Nabi Musa, Samiri ni bawa 3-4 orang geng-geng dia ni sama-sama pindah daripada negeri itu. Daripada kumpulan yang mengikut Samiri inilah yang mengaturkan macam-macam perkara dalam dunia ni tuan-tuan. Yang bagi penting dalam dunia ni kumpulan daripada Samiri ni. Boleh balik buka dalam surah Al-Baqarah 120. Allah Ta'ala sebut walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Jadi dalam surah tu Allah Ta'ala sebut tentang dahsyat tak dahsyatnya golongan yang disebut sebagai al-yahud wal nasara. Baik, tuan-tuan cuba tengok sejarah. Masalah kita sekarang ni, kita kata kita beriman pada Allah, beriman pada Quran. Soalan dia, berapa ramai yang percaya pada Quran? Allah Ta'ala cerita bahawa Yahudi dan Nasrani itu sama sekali takkan reda dengan kita sampai kita ikut style mereka, jejak langkah mereka, sistem mereka. Semua benda yang mereka bawa itu nak menyesatkan kita. Kenapa tidak mengikut hidayah daripada Allah? Allah Ta'ala kata, Qul. Allah kata apa? Innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk adalah petunjuk daripada Allah. Tapi sayang tuan-tuan, petunjuk daripada Allah kita tak ikut. Bila kita tak ikut, macam mana nak dapat rahmat? Macam mana nak masuk syurga? Ceklah dulu, benda ni datang daripada apa? Benda ni siapa yang bawa? Benda ni apa benda yang dibawanya? Kalau dia datang daripada dua bangsa ni, takkan berjaya. Macam mana kita nak mengalahkan dia? Kalau sistem yang negara-negara Islam ikut di seluruh dunia, ikut sistem dia. Dia yang memperkenalkan sistem. Dan sistem tu kita pakai di negara-negara Islam. Dan negara Islam tak memakai sistem Quran. Tiba-tiba nak lawan dia. Ustaz, kenapa kita masih belum dapat mengalahkan mereka? Mereka bunuh orang Palestin daripada 1948 sampai sekarang 75 tahun tak. Macam mana kau nak kalahkan mereka? Sistem yang kau pakai, yang mereka buat. Senjata yang kau hantar, senjata dia orang. Bom dia orang. Semua dia orang. Yang tuan-tuan, sebab kita sentiasa sifat dalam kepala otak kita, mereka adalah orang pandai, mereka adalah orang bijak. Otak manusia ni sama aja tuan-tuan. Jangan duk kata otak Yahudi tu cerdik pasal makan kismis. Kadang ustaz-ustaz tu cakap dia orang makan kismis tu yang cerdik tu. Apa kita duk agungkan mereka? Apa yang mereka buat semua canggih kata. Ni Al-Quran cakap, kenapa kau tak ikut? Kalau kau nak jadi canggih, kau ikut Quran. Kau jadi orang yang beriman, Allah Ta'ala bagi rahmat pada engkau. Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala bagi pada kita minyak. Kalaulah seluruh negara Islam tak jual minyak pada mereka, selesai masalah. Kalau negara pengeluar minyak sekat-sekatan gas minyak, habis negeri itu. Tapi sayang, Al-Quran kata bersatulah demi Allah. Orang Islam tak bersatu. Bila orang Islam kata sekat jualan minyak, orang Islam juga jangan sekat. Itu macam mana? Kita boleh sekat ayam goreng, jadilah. Tubuh bising nak sekat, tak sekat. Apa sangat sen yang dapat dengan sekat tu? Mereka bukannya hidup pakai ayam goreng. Yang mereka menjalankan dasar negara mereka ialah dengan hasil bumi, dengan minyak, dengan gas. Tak dapat gas, tak dapat minyak, bankrupt negara mereka, tak boleh buat apa. Tapi sayang, janggut orang Islam, serban orang Islam, pokok ni dah pegang. Sedangkan Quran dah kata dah, jangan ikut mereka.
Jadi kita berdoa lah tuan-tuan. Tu yang kita boleh buat. Baik, yang pertama nak dapatkan rahmat daripada Allah ialah beriman kepada Allah. Termasuk beriman apa? Rukun iman yang saya sebutkan tadi. Saya kata tadi, ada orang nak percaya pada Allah, dia sanggup buat patung. Dia percaya pada Allah, tapi dia tak puas hati. Dia nak juga patung supaya dia nampak dia boleh bayangkan. Ini syirik benar. Ada beberapa ajaran sesat yang telah difatwakan sesat. Pertama, satu ajaran dia kata Nabi Muhammad itu adalah Allah. Nabi Muhammad tidak ada jantina, tidak ada lelaki, tidak ada perempuan. Nampak? Dah diisytiharkan sesat, fatwa sesat. Dan orang yang bawa ajaran sesat ni dah lari pergi Australia. Heran tuan-tuan. Yang muda lari ke sana, pokok sesat melari ke sana. Yang bom orang melari ke sana, apa? Negeri ni. Ada faham-faham tak faham pula. Yang bom orang melari ke Australia, yang jadi bondan melari ke sana, yang bawa ajaran sesat melari ke sana. Apa ada dengan negara ni tuan-tuan? Apa ada? Bila diharapkan ajaran sesat ni, puak-puak ni lari pergi negara tu, minta suaka politik. Masya Allah. Apa ajaran dia orang? Ajaran dia orang, Allah tu adalah, Nabi Muhammad tu adalah Allah, dan dia tidak kahwin. Nabi Muhammad itu adalah orang yang tidak ada jantina, bukan lelaki, bukan perempuan, sebab dia adalah Allah. Oh, sudah. Tuan-tuan, Nabi Muhammad walaupun dah wafat, tapi hadisnya masih ada. Nabi Muhammad dah wafat, tapi Al-Qurannya takkan berubah. Nabi Muhammad memang dah wafat, tapi ulama-ulama berada dalam dunia ni beribu-ribu orang. Macam mana kau boleh sesat? Yang ajaran sesat tu, kepala dia kita boleh terima lah. Dia yang kepala dia. Ni hak anak murid ni, kamu tak boleh pergi tanya lah pada tu guru lain, betul kan Nabi Muhammad tu tak ada lelaki, tak ada perempuan? Yang kamu ikut dia macam apa? Ni hak ramai-ramai yang jadi pengikut ajaran sesat ni. Ayah P bin Ayah Pan apa semua. Yang kepala ajaran sesat tu kita tolak ke tepi lah. Memang dia nak buat sesat supaya dia disanjung. Ni hak jadi pengikut ni. Tak boleh kau tanya pada ustaz, betul ke ajaran ni? Tak boleh kau tanya pada tu guru, betul ke ajaran ni? Mengikut saja. Jawapan dia senang. Nabi Musa masih hidup, Nabi Harun masih hidup, umat dia pun tak percaya dengan dia. Umat Bani Israel pun tak percaya pada Nabi Musa, buat tokong sendiri depan Nabi Musa, depan Nabi Harun. Apakah kita? Sebab tu kita tak heran. Macam mana datangnya ajaran sesat ustaz? Heran ustaz. Kafar ada, Jacob ada. Ustaz mengajar kuliah maghrib tiap-tiap malam, ceramah di radio, di televisyen tiap-tiap malam ustaz. Tazkirah malam Jumaat, forum perdana. Kalau dah jodoh, kalau dah bodoh, banyaknya ustaz. Oi, macam mana demo ni boleh sesat ustaz? Oi, kau heran. Yang Nabi Musa ada mereka buat tokong tu depan Nabi Musa. Tambah sekarang Nabi Muhammad tak ada, lagilah mereka buat yang bukan-bukan. Inilah sikap manusia tuan-tuan. Dia nak tengok iman ataupun tidak. Baik, Allah Ta'ala sebut dalam Quran berkenaan dengan infak. Tanda-tanda orang bertakwa ialah orang yang berinfak. Awal dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa orang bertakwa yang mengambil Al-Quran sebagai panduan dia, dan Al-Quran itu tidak ada keraguan, la raiba fihi. Siapa dia? Allah Ta'ala sebutkan 3 ciri orang bertakwa. Yang pertama, percaya pada perkara gaib.
Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Berapa ramai yang tak percaya? Orang bertakwa ialah orang yang sedekah. Orang yang bertakwa, orang yang membelanjakan pada jalan Allah. Jadi saya rasa datang malam ni semua percaya Quran. Jadi kalau saya edar tabung sekarang, semua akan masuk ke dalam tabung. Sebab percaya pada Allah. Allah kata, siapa yang menginfakkan hartanya, Allah ganti yang lain. Jadi tuan-tuan, kita percaya dengan kalimah Allah, kita percaya dengan ayat Al-Quran. Jadi saya lancarkan kutipan derma untuk pembiayaan program-program yang seterusnya di masjid kita. Jadi diminta kepada petugas untuk membuat kutipan. Sebab yang berada depan saya ni tak sabar-sabar nak infak, nak jadi orang bertakwa. Sebab Allah kata tanda-tanda orang bertakwa ialah orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Baik, nombor 1. Siapa yang akan mendapat rahmat daripada Allah? Yang pertama, orang beriman. Yang kedua, siapa yang akan mendapat rahmat daripada Allah? Orang yang hijrah, yang berpindah. Saya 2-3 hari lepas buat rakaman TV. Saya tanya kat penerbit bila nak disiarkan rancangan kita? 2024. Lamanya rakaman sekarang 2024. Tak, saya mati ke hidup tak tahu. Tajuk dia apa? Hijrah. Tu tajuk dia, hijrah. Masya Allah. Soalan dia, Masya Allah, saya suka tentang soalan-soalan dia. Orang yang hijrah ni, Ustaz, adakah yang hijrah bersama dengan Nabi Madinah, Mekah Madinah dia? Asalnya memang hijrah yang asalnya itu. Sebab ada orang yang jenis-jenis hijrah. Ada yang hijrah sebab nak kahwin. Dia pergi ke Mekah tu sebab dia pergi ke Madinah tu sebab dia nak kahwin, dia kerja perempuan. Nabi kata kalau dia niat pasal perempuan, kan pahat perempuan. Kita niat kerana Allah. Dalam hadis lain pula Nabi kata, siapa yang pindah daripada Mekah pergi ke Madinah, dia tu miskin sungguh, maka dia lebih awal masuk syurga daripada yang lain. Banyak tuan-tuan hadis-hadis berkenaan dengan orang yang berhijrah. Baik, Ustaz, kalau gitu kami nak tinggalkan Melaka, Ustaz. Nak mana Abang Haji? Hijrah ke Madinah. Saya pun dah rumsing duduk di Melaka, Ustaz. Kata, nak mana? Ke Madinah. Ada rumah di sana. Macam bukit banyak, Ustaz. Tak payah dah pindah ke Madinah. Duduk dah di Melaka, bandaraya bersejarah, bumi bertuah. Orang yang belajar di Madinah pun balik ke Malaysia. Orang yang belajar di Mekah tu pun balik ke Malaysia. Saya jumpa dengan satu guru yang duduk di Mekah 35 tahun. Bayangkan tuan-tuan, dia duduk di Mekah 35 tahun. Semayang Masjidil Haram, umrah tiap-tiap hari, tengok Kaabah tiap-tiap hari, duduk dalam masjid tiap-tiap hari, duduk pula di bumi tanah suci, tanah haram. Tiba-tiba dia balik ke Malaysia. Apa ada di Malaysia? Air Zam-Zam tak ada. Yang ada Zam-Zam ala Kazam, yang tu ada. Kaabah tak ada. Umrah tak boleh buat, kena taubat baru boleh buat umrah. Kenapa dia balik? Kerana dia nak mengajar orang-orang di Malaysia. Bayangkan tuan-tuan, kalaulah tok-tok guru tak balik ke Melaka, tak balik ke Semenanjung, buka pondok, buka pesantren, buka sekolah, apa akan jadi pada kita? Kalaulah mereka pentingkan diri mereka, baik aku duduk dalam Masjidil Haram 100,000 kali ganda, baik aku semayang di sana, baik aku baca Quran, baik aku tengok Kaabah, tengok saja pahala dah. Tapi mereka tak kenal untuk diri dia. Dia orang kenal untuk kita. Dia balik, dia mengajar, beratus ribu orang dapat manfaat. Ini pun nama hijrah. Tak. Baik kita bawa hijrah dalam konteks kita sekarang menjadi baik daripada tak baik, daripada baik kepada lebih baik, lebih baik kepada sangat-sangat baik.
Tuan-tuan, siapa yang hijrah di sini, insya-Allah Allah kata mereka ini mengharapkan rahmat Allah. Allah bagi senang. Baik, saya terlibat dengan televisyen bermula pada 2005 masuk TV sampai sekarang. Masya Allah, lama ya tentang 2005, 20 tahun lah, lebih kurang. Daripada 2005 saya masuk TV, nama dia rancangan Al-Kuliah TV 9. Lepas tu dia masuk semua TV lah. TV 2 tak masuk, hak lain semua masuk. Astro lah, Astro Ria lah, Astro Warna. Sampai saya ni masuk TV, sampai saya jadi juri Maharaja Lawak. Pelik orang tu, juri Gemar Lawak. Bersama dengan juri kita, Datuk Kazim. Komen Datuk Kazim. Bayangkan saya bagi komen pada kumpulan zero yang orang approve. Itu pun saya masuk dekat tu, last stop je. TV tu nipis je, muat saya masuk. Masya Allah. Yang kena faham, tak faham juga. Oh, lamanya saya dalam televisyen. Ada satu rancangan saya, nama dia Kopi Bersama Ustaz Kazim. Satu season, first season. Kemudian bila rancangan itu dapat sambutan, ada penaja, maka ditukar nama dia Kopi Pamoga Bersama Ustaz Kazim. Saya jadi pengacara talk show, host. Mana ada ustaz yang di talk show, lalu Aznil, saya pula. Apa yang saya nak cakap? Pertama, rancangan itu ditaja oleh Pamoga. Kita kenal kan Pamoga? Akak kita tu makcik. Itu nama dia Pamoga Kak Zul. Dia taja rancangan. Apa yang saya buat dengan rancangan ini? Saya menjemput orang-orang yang dah hijrah. Orang yang hijrah. Rancangan yang pertama, saya jemput artis belajar Quran. Buat rakaman. Saya ajar dia baca Quran dalam 10 minit. Saya ajar nak tanya apa, kita jawab persoalan mereka. Masuk sisi yang kedua, saya panggil yang hijrah, yang dah berubah. Ada satu artis wanita, hero. Tadi suruh belajar, aku tak boleh mutabung. Ada pasti ya? Kalimunan nampak. Jalan terus, saya takkan berhenti ceramah. Jalan terus. Okay. Jadi tuan-tuan yang mana percaya pada Allah, sekarang masukkan. Baik. Ada kejadian tu ya. Masya-Allah bagus masjid ni. Alhamdulillah. Insya-Allah tak jalan. Sebab ada masjid yang dia guna plastik je dekat. Yang putih derma 10 orang, yang balik 8, 2 hilang kan? Ini tabung kita ni takkan hilang dah insya-Allah. Bagus masjid kita ni. Saya pun tak tahu bila masa saya datang masjid ni. Kali kedua Haji. Kali kedua saya lupa. Saya sampai tadi saya suka masjid bersih, masjid sejuk, tandas bersih, masya-Allah. Saya suka tengok kapet pun bersih, elok, tebal. Setengah masjid tuan-tuan, kapet dia nipis. Bila rukuk, bila sujud, lutut kita bertemu dengan bumi gitu. Kena pula kau, spontan semua. Yang ini kapet cantik, masya-Allah. Surau masjid cantik-cantik. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan ni dapat mengimarahkan lagi masjid kita jadi saksi. Sebab Nabi kata as-sadaqah burhan, sedekah itu saksi. Apa saksi kamu tolong agama Allah? Salah satunya ialah sedekah, burhan. Macam saya di Mekah, orang tanya, awak dari mana? Malaysia. Apa bukti? Tunjuk paspor, Malaysia. Tunjuk kad, Malaysia. Kalau tak ada apa tanda, awak orang mana? Malaysia. Siapa boleh dakwah?
Jadi salah satu saksi bukti di hari kiamat, salah satunya ialah sedekah. Jadi mudah-mudahan apa yang tuan-tuan bagi sepanjang masjid ini, itulah bukti kita di hadapan Allah. Baik, balik pada rancangan TV yang saya buat tadi. Dia perempuan, artis perempuan. Saya temu ramah, dia pakai kurung. Kalau saya sebut nama dia, tuan-tuan kenal. Dia pun duduk, apa-apa, kak, saya bagi dia kak. Saya ni tua ke, muda ke, perempuan, semua saya bagi kak. Sebagai tanda hormat. Kalau saya panggil adik, datang. Nah, jadi sebagai kak. Baru ni saya naik kapal terbang, duduk dekat lounge dia, rehat dekat lounge, main pegawai perempuan body wash. Saya nak bagi salam, saya tak tahu dia ni Islam ke tidak. Kan, kita nak bagi salam, hormat. Saya tanya dekat dia, akak nama apa? Saya muda lagi lah. Okey. Wih, garang. Dia ingat dia dah bagi kak tu tua ke apa? Tua tu opah. Opah nama apa? Baru tua. Kak ni hormat. Dengan siapa pun saya bagi kak tu tuan. Makcik umur 90 pun kak. Kak apa? Opah. Kak umur berapa? 78. Sebaya saya 76. Oh ya ke? Nampak. Saya panggil dekat pelakon tadi. Akak sekarang buat apa? Saya sekarang hidup di kampung, Ustaz. Langsung tak tengok muka saya. Dia tuduh saya duduk di kampung. Selepas kahwin, saya ikut suami duduk di kampung. Buat apa? Sekarang saya buat kolam ikan, saya buat reban ayam, buat ternakan ayam, ada ternak kambing sikit. Buat sayur, tanam sayur. Sekarang akak memang dah tak berlakon lah. Memang stop terus berlakon drama, filem. Tiba-tiba dia diam. Kemudian dia nangis. Ustaz, boleh tak jangan tanya lagi? Sudah. Saya pula aku tanya lagi. Nasib baik rakaman, bukan secara langsung. Boleh kita edit. Jangan tanya lagi. Saya takut, Ustaz. Oh, sudah. Pasal dosa pula aku tanya lagi. Jangan Ustaz, saya tak nak lagi sebut tentang cerita-cerita filem ke apa. Saya tak nak, saya takut Ustaz. Saya tak mau lagi bercakap Ustaz. Dulu Ustaz, aku nak tanya apa kat dia. Lala saya tanya telur ayam sekarang biji bersih. Nak tanya apa lagi, tanya telur lah. Dah dia kata saya beli ayam. Betul-betul hijrah tuan-tuan. Sampai sekarang tak jumpa. Memang taubat sungguh. Adakah hidup dia susah, miskin, papa kedana? Dia bahagia dengan kebun dia. Dia bahagia dengan ayam dia. Dia bahagia dengan kambing dia, dengan ikan dia, dengan dunia dia. Ni nama dia apa? Hijrah. Betul-betul hijrah tuan-tuan. Tak ada keinginan lagi dah nak berlakon ke apa. Dulu dengan skirt dia, dengan singlet dia. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa saya. InsyaAllah, insyaAllah doa. Mari pula sesi petang pula, rakaman sesi petang pula. Lagi sekali pelakon, lagi sekali. Yang ni tak pakai kudah, pakai tudung lampu, pakai tahu sarung tangan semua ni. Kau buat apa sekarang? Alhamdulillah, saya membuka kedai barangan ibadah, haji dan umrah. Berapa lama dah buka? Dah 3 tahun Ustaz. Alhamdulillah. Macam mana rasa bila buka pakaian kedai umrah, kedai ihram semua ni? Alhamdulillah, syukur pada Allah, adalah rezeki untuk kita, untuk anak-anak saya. Alhamdulillah, rasa bahagialah. Last pelakon bila? Saya pun tak ingat bila saya last pelakon. Ada tak dapat tawaran? Ada, tapi saya tolak. Alasan? Saya nak tumpukan pada bisnes. Yang ni pula tuan-tuan, langsung tak tengok muka dia. Dia cakap tu tunduk, langsung tak tengok kamera dia. Jenis tu pula kan. Saya tunduk bawah. Ya, sekarang buat apa? La ilaha illallah. Nak cari orang hijrah. Bang, berapa ramai yang hijrah?
Kau tak tikam nombor ekor. Aku dah tobat. Malah dah aku tikam nombor ni Mat 30 tahun Mat. Sekali pun tak kena. Aku tobat. Air ni bukan tobat. Ini sebab tak kena. Tapi kalau ada nombor bagus, InsyaAllah kata Pak. Oh, kau ni bukan betul. Ada orang yang tobat sebab tak dapat, dia tobat. Ada orang yang tobat sebab sakit. Belum tuan-tuan. Ada yang bertobat tapi dia berbangga dengan apa yang dia buat. Dia tengok budak naik motor Y3 suku duk race. Wang. Wang. Dia melepak budak-budak. Kau orang ni race apa? Biasa lah pakcik. Ini korang kata race. Ni race ni. Pak Long korang. Tak main dah motor tu. Pak Long tu RX tau. Pakai tajam sikat. Ui dah letak. Race daripada sini tu sampai Port Dickson tau. Tapi semua aku dah taubat dah. Dah setakat korang ni kemakan. Korang makan jalan, makan asap aku je. Dia duk bangga dengan apa yang dia buat dulu. Belum taubat. Aku ni dulu Melayu pun aku rembat, Cina pun aku sapu, India pun aku ambil, Mak Saleh pun aku balik rumah tau. Aku semua perempuan aku rembat. Sekarang dia aku taubat. Maknanya dia masih berbangga dengan apa yang dia buat. Dia belum bertaubat. Ada yang dah stop, dah taubat tapi duduk di kedai kopi. Kamu dah tak jadi buaya darat ke? Aku dah taubat lah. Apalah, benda dosa pun, buat apa nak bangga. Tu kamu buat apa sekarang? Aku lagi dapat kedai lah, Medan. Sehari 4 kali haji. Mekah tak sampai, taubat. Apa? Masjid tak datang, taubat. Apa? Kuliah maghrib tak sertai, jemaah tak masuk. Bila masa kau taubat? Dia kena jadi lebih baik. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tengok orang dah berhijrah, janganlah komplain. Kita tak lama, sebulan, 4 bulan tak ada pakai. Ada yang nak hijrah tak pernah datang ke masjid, datang ke masjid. Patutlah tu juga hujan. Rupanya dia datang. Ini jahat juga. Mulut jahat. Saya banyak program dengan lelaki-lelaki lembut ni, nyak-nyak. Banyak program tentang pondak-pondak ni. Saya tak marah dia orang, saya tak maki dia orang, saya tak kutuk dia orang. Malah kadang-kadang saya bagi duit, saya panggil orang ramai bagi duit. Dia belanja dia orang. Kadang-kadang bos dia telefon, bukan bos, ketua dia telefon, Ustaz, ada duit tak? Ada staff ni, ada budak kita ni baru ubah tak, kerja tak ada, manggil ambil duit. Kenapa yang saya bagi duit pada dia? Sebab dulu dia orang ni kerja apa? Kerja salon, cuci rambut, gunting rambut, sebelah siang. Sebelah malam duduk dekat kaki lima. Duduk kat kaki lima belakang kedai. Bila kita pergi dakwah, kita tarik, stop. Soalan dia, mereka tak cari duit dia. Kita boleh ajak, tapi apa alternatif dia? Kita boleh boykot, tapi apa alternatif pada mereka bila kita boykot mereka? Ni yang tuan-tuan kena fikir. Bukan saya larang tentang boykot pula. Nabi Muhammad daripada Mekah pindah ke Madinah. Nabi sediakan apa benda yang ada di Madinah lebih baik daripada apa yang ada di Mekah. Kamu tinggalkanlah harta benda kamu di Mekah, tinggal semua. Di Madinah ada, dipersaudarakan, diberikan macam-macam keistimewaan, ditolong menjadi orang-orang yang dipanggil muhajir, dipersaudarakan dengan golongan-golongan Ansar. Mana ada Nabi biarkan mereka merempat, mana ada Nabi biarkan mereka terkotak-kanting. Inilah Nabi buat. Kita hari ini hak pertama aja kita buat. Yang kedua,
Surutan selepas itu, urutan lepas itu. Mana mereka tak pergi? Oi, Bonat, berdosa. Mereka pun berhenti. Dia nak kerja apa? Sebab tu tuan-tuan, kita kena buka peluang pekerjaan. Masih di kerja sini. Saya ada kilang bihun, kau kerja kilang bihun. Main kerja sini. Saya hari ni buat krepek, main kerja buat krepek. Kau main kerja ni. Saya ada buka kilang sabun, kau kerja sini. Kan semua orang Islam, tuan-tuan. Kilang sabun dia ada, kilang makan dia ada, kilang tufufa pun dia ada, kilang baju pun dia ada. Ini jahit baju pun ambil tu bocor. Nak faham? Tak faham. Kita ni asyik bergaduh tak sampai habis-habis. Akhirnya ekonomi orang lain pegang. Sampai nak pasang kapek pun bangsa apa yang pegang. Nak pasang aircon siapa yang siapkan. Ni yang beli TV ni kedai apa? Cuba ubah kita, dah tak ada masa lagi kita nak gaduh. Kita duduk di Melaka ni bersatu hati, conquer balik bisnes. Daripada bisnes ni kita boleh tarik orang untuk hijrah. Tapi kalau kita tak ada duit, kita tak ada ekonomi, macam mana kita nak pergi peluang? Hari ni saya jumpa Bondan tadi. Ada yang saya bagi itu tuan-tuan, ada yang betul-betul berubah. Pakai kopiah, simpan janggut, datang bantu ambil duit sumbangan. Saya pun salam, abang kenapa buat apa? Saya kat masjid Ustaz, jadi siap. Bagus. Dapatlah 2-3 waktu jadilah 2 seorang. Ada 2 orang di belakang tu nak salam tak salam, nak salam tak salam. Sebiji macam perempuan, rambut panjang, kulit lembut. Kau batal semayang pula ni. Laki empat, laki. Tapi macam perempuan. Saya tak kata dekat dia. Mudah-mudahan dia berubah. Sebab big boss dia, ketua kumpulan dewan ni, tarik 2 orang yang baru. Dengar ceramah Ustaz Kazim, kita makan-makan. Saya bagi makan, saya tak ada ceramah macam sekarang. Panggil dia, bagi makan lah apa semua. Sebab Nabi pesan, salah satu cara nak bagi orang tarik ialah dengan bagi makan. Wa at'imun ta'am. Ceramah ni bagus, tapi bila setiap malam tengok, kadang-kadang kita tak buat ceramah, kita buat makan. Jemputan kenduri, anjuran masjid As-Salihin, semua dijemput hadir. Cuma makan. Jangan bila dia orang datang, saya makan datang, saya datang makan. Macam itu. Ayah, makan, lembang ada. Sebab Nabi suruh bagi makan. Dengan makan tu tuan-tuan, jinak hati dia. Datang korban nanti ambil 1 kilo, bagi rumah yang orang tak datang masjid. Tu rumah hujung tu tak pernah datang, kau bagi dia 1 kilo. Jangan boykot. Nanti jangan bagi dia. Itu maghrib tak datang, Jumaat tak datang. Apa ni orang? Oh, korban kau jangan bagi bangkau. Kau bangkau kau itu bangkau dia. Rai pendek pergi bangkau kan tak pergi. Jangan cerita. Bawa 1 kilo. Waalaikum. Salam. Abang ni nak bagi daging korban. Tak pergi masjid dapat ke? Dapat. Kami tak ada beza-beza korban. Masjid kami As-Salihin solat. Datang ke tak datang masjid, tetap kami bagi. Ambil lah daging korban kamu masjid kita. Tak ke dia tertarik tuan-tuan? Dia bawa daging tu ke dapur. Apa tu bang? Daging korban. Orang masjid bagi. Agak-agak isteri dia nangis. Itulah abang saya cakap pergi masjid abang tak nak. Tengok tak lupakan kita, bang, kita lupakan dia orang. Malu saya tau. Apa jadi abang, pergi ke? Dan kalau malu boleh main kat kita. Maghrib dia tak pakai biar sengit gini dia tak. Dia cari yang bagi daging. Jin, ada lagi ke daging? Ingatkan nak sembahyang dia minta lagi. Tamak tu juga. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya tanya pada dia, awak kerja apa?
Dulu saya kerja gunting rambut, cuci rambut. Malam-malam saya kerja lorong. Tuan-tuan faham kan kerja lorong? Saya tanya dekat dia, awak kerja di lorong, awak layan siapa? Semua dia layan. Allah, siapa bangsa kita? Orang hak gelap pun dia layan, hak kulit cerah pun dia layan, hak putih pun dia layan. Jadi dapat duit. Allah. Sebab tu saya seronok, saya buat sekolah saya dengan Al-Barakah. Bila saya buka sekolah saya ni, macam-macam orang yang datang, yang kita bantu. Orang tanya saya, Ustaz bantu mak orang-orang macam ini. Ustaz ambil duit daripada mana Ustaz? Saya kata saya ambil duit daripada kuliah saya, ceramah saya. Bila orang bagi satu hati, masuk. Bila orang bagi satu hati ceramah, masuk. Habis itu Ustaz makan apa? Saya ada gaji saya, ada pendapatan saya. Allah bagilah rezeki. Hari itu dia ambil saya jadi duta kain kapan. Kotak kain kapal mayat tu ada gambar saya tu. Gunakan tanpa was-was. Subhanallah. Allah bagi rezeki ada lah, cukup untuk anak isteri makan, tak bergula dah, insya-Allah. Sekarang saya jadi duta kopi ala Kazim. Banyak highway ada tak? Gambar saya pun terkejut. Bangun-bangun tidur tengok gambar saya. Pasal macam kena pakcik ni. Rupanya saya kan. Allah bagi kopi ala Kazim. Tapi hak sumbangan ni masuk balik untuk anak yatim, fakir miskin, bondan-bondan tadi. Tuan-tuan bayangkan anak bangsa kita duk layan orang. Hak lagi dah ada dia rebat, dia ni dapat RM10, RM20, RM50. Saya tak gamak dengar tentang, saya nangis. Akhirnya dia berhenti, dakwah-dakwah berhenti, kerja kedai makan. Bila kena makan, kena duduk apa? Dia usul pinggan dah apa lah, sama-sama staf duduk apa lah. Dah lembut. Ada yang datang masjid pakai jubah. Duk semayang dalam jubah tu, tangan sebelah tu, duk pergi kena dia tu. Sama-sama dalam satu saf, dia kata. Pak Haji tu, hak dalam masjid tu, bila semayang tu sahaja nak bagi belanggar dengan dada ni. Saya tanya, abang pergi masjid pakai jubah, pakai dada nampak itu Ustaz, nak buang macam mana Ustaz? Oh, dada-dada. Abang ambil lah serban, tutup. Lepas ni jangan lagi dah, tutup. Pergi masjid tu kena apa? Oh, susah kita ingat dah selamat dah main masjid. Lain dia nak balik ke mana? Sebab tu ada yang saya jumpa tuan-tuan, dia balik ke lorong. Dia fras. Kerja tak dapat, makan tak boleh, kena raba pula, kena hasut pula. Inilah tuan-tuan yang saya rasa kita kena ubah. Jom kita tolong. Jangan letih dan penat untuk tolong orang hijrah. Sebab orang yang berhijrah ni tuan-tuan, mereka dapat rahmat daripada Allah. Kita bantu dia orang, kita mudahkan dia orang. Dan tuan-tuan akan dapat rahmat yang ketiga. Sebab apa? Wajahadu fi sabilillah. Tuan-tuan berjihad pada jalan Allah. Sebab tu tadi orang telefon saya, Ustaz tak penat. Daripada mana tenaga Ustaz dapat? Saya kata Allah bagi. Saya pergi umrah 1 hari bulan, saya balik 9 hari bulan. Lepas tu 10 hari bulan dah ada 18 bas melawat saya. Seminggu saya duduk di Malaysia, 5 hari pula saya terbang pergi ke Indonesia. Dakwah di Indon pula. Masya Allah. Dia pun tanya, Ustaz tak penat kan? Insya Allah, Allah bagi sihat. Balik pada Indon, 4 hari pula di Kuching, Sarawak, di Sarawak. Oh, rumah saya tanya abang, tak mau rehat abang? Yalah, abang sihat. Bila abang dapat mikrofon, abang sihat. Ni buka saya ni. Ada orang tanya, Ustaz, kena rebus dulu kan? Rebus mikrofon ni, minum air. Sihat tuan-tuan. Yang kata berapa? Tak faham, enggak. Dan kata tahu rebus pula mikrofon masjid ni, jenuh tu imam nak bang, bila nak bang nanti. Maksud saya, buat apa yang kita suka, lama-lama kita jadi sihat.
Buat apa yang kita suka, yang Allah redha, lama-lama selesai masalah. Jam, tuan-tuan, kita bayang nak turun kencing tak boleh, jam. Bergerak pun tidak, dia penuh. Sabar. Tiap-tiap hari berhadapan dengan jam. Sekarang saya dah ubah. Kalau nak datang mana-mana, bergerak awal supaya tak jam. Itu nama dia jihad. Apa bukti kita jihad ni? Dia nama dia wajah adu fi sabilillah, untuk mencari rahmat Allah. Habis tu ustaz, ceramah ustaz dia orang halang, dia orang tak bagi ustaz ceramah, tak apa. So jawablah dengan Tuhan. Saya bukan mengata orang, saya bukan politik, saya bukan ada kontroversi. Saya bukan ceramah perkauman, saya bukan bawa isu khilafiyah. Yang harus sekat ke siapa? Oh, ustaz tak ada tauliah, saya ada tauliah, pasal faham sekat. Yang hampa bagi satu hati pun saya tak ambil, tuan-tuan. Kadang-kadang saya pulangkan balik pada orang yang berniaga. Orang yang berniaga waktu saya ceramah, hang beli tu, kamu beli tu, kamu beli tu, edarkan balik pada jemaah. Sebab tu ada orang yang dapat minyak wangi, ada yang dapat buku, ada yang dapat, siapa bagi? Tak ambil pun. Kamu sekat, jawab depan Tuhan. Yang saya nak bantu ni nak jenis-jenis orang lain tak mau bantu. Siapa yang nak bantu pondan, tuan-tuan? Yang kutuk punya, pondan. Siapa nak bagi dia peluang pekerjaan? Ada satu pondan dia buang ni halkum. Dia bubuk dada jadi perempuan. Buang halkum. Dia datang jumpa saya. Dia kata, ustaz, boleh bagi pinjam berapa ringgit? 2,000. Tak buat apa saya nak naik mi Bandung. Boleh? Kedai ada, kedai saya sewa gerai tepi jalan, gerai tu tinggal, saya nak buka. Boleh? Dia di KL, berpuluh tahun di KL. Seluruh Bukit Bintang kenal tak? Ada bahasa drama. Seluruh Bukit Bintang kenal gitu. Kenapa dia berubah? Kawan dia dah potong anunya, mati. Dan tak ada orang nak mandikan mayat kawan dia. Datang ustazah, ini jantan, macam mana nak mandikan? Panggil ustaz. Ustaz datang, ini perempuan, takkan aku nak mandikan? Akhirnya ustaz, tak ada orang nak mandikan kawan saya, ustaz, saya mandikan. Waktu itulah saya menangis. Kalau aku mati nanti, aku jadi macam ni, aku tak nak. Dia hijrah, tuan-tuan, balik ke ibu, jumpa saya, mengaji dengan saya, belajar dengan saya. Dia minta 2,000, ambil lah tapi habis sembahyang Jumaat. Dia datang jumpa saya, Datuk, jomlah makan mi. Saya dah lewat nak ke Kedong. Macam mana bisnes sekarang? Alhamdulillah tu. Nanti saya nak bayar balik. Tak payah, halal. Kerja elok, niaga elok, mudah-mudahan Allah bagi rezeki pada awak. Rambut dah pendek, dada pun dah lepek. Saya tanya kat dia, bila nak kahwin? Dia tengok muka saya tengok muka dia. Dia pun senyum. Saya faham, dia pun faham. Mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Nak buat macam mana? Benda dah lepas lah. Kita kalau mata rosak, insya-Allah ada orang derma. Abang-abang kalau mata buta tak nampak rambut, saya ada kenal satu doktor yang cukup bagus di Singapura. Buta ni dia operate jadi celek. Nama dia Dr. Ismadi. Okey lah cari. Dr. Ismadi pakar mata. Yang ada faham? Tak faham tak? Yang tak gelak tu, siapa dia? Yang gelak tu dia awal-awal, dia faham lah. Ini kasih selamat ni, ini parah ni. Dah jelek mata, pergi cocok garpu pula dah. La ilaha illallah. Kalau jantung rosak, ada orang derma. Kalau buah pinggang rosak, ada orang derma. Tapi kalau dah potong benda sendiri, siapa nak derma? Saya tak nak jumpa tu imam, minta derma. Imam bagilah kat saya. Imam jawab aku pun nak pakai. Jadi adik-adik yang mana ada cita-cita nak potong, fikir banyak ya.
Oh, masalah ini parah ni tuan-tuan. Jadi kalau ada orang nak sekat ke ceramah, saya serah pada Allah. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, ya, television okey, semua okey. Cuma kalau ada masalah pribadi, itu pun panggil balik ceramah ustaz, panggil balik datang ceramah ustaz, kami tak pernah ban ustaz. Okeylah. Ya, insyaAllah. Tengok kalau saya buka pintu hadis, pergi balik. Tapi janganlah hina orang dah sampai, dah duduk sebelah nak ceramah atas kursi lagi dah. Tiba-tiba kau telefon jangan bagi Ustaz Kazim ceramah ni. Kasar sangat, tak ada adab. Saya bukan orang muda, saya orang tua. Saya dah ceramah 33 tahun dah. Kalau tak mau hormat dengan saya, hormat pada orang yang nak mengaji. Orang kampung, orang tua, orang muda, orang. Orang tu berjihad pada jalan Allah bukan untuk kayakan dia. Ahli miskin yang papa kedana, yang nak murtad. Kita nak lawan orang murtad ni tuan. Macam mana orang yang kena saman ni kita nak tolong, yang anak lari pada rumah, yang suami dia pukul dia. Ada suami tuan-tuan yang pelik, tak tahulah suami ni gila ke, gila khinzir ke apa, saya tak tahu. Isteri dia lari main jumpa saya di sekolah minta perlindungan. Saya tanya kenapa kak? Suami saya gila kan? Dia bawa balik laki-laki, dia suruh tidur dengan saya dan dia nak tengok. Dia bawa balik ustaz. Saya tak tahan ustaz. Saya kata tu bukan gila, gila babi ni. Kena report polis, kena buat kes polis. Sampai macam tu tuan-tuan zaman sekarang. Kalau tak ada orang yang nak tolong mereka ni, dia nak pergi mana? Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah rahmati kita. Yang tuan-tuan bagi sumbangan satu hati pada saya tak minta. Tuan-tuan nak bagi, tak bagi sudah. Bagi saya ambil, tak bagi habis ceramah saya balik. Kalau bagi tak cukup, jemput lagi, saya tak datang. Bukannya susah. Tapi apa yang tuan-tuan bagi berpuluh-puluh tahun saya ceramah di seluruh Malaysia ni, apa yang tuan-tuan sumbang, saya bagi balik pada orang. Mudah-mudahan nanti tuan-tuan juga akan dapat pahala tahfiz, pahala buat masjid, pahala jaga orang miskin, pahala ibu-ibu tunggal. Kita dapat, walaupun kita tak buat. Jadi inilah tuan-tuan yang kita sebut tadi, ulaika yarjuna rahmatullah. Orang ini mengharapkan rahmat daripada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Jadi tuan-tuan, sekadar itu saja pertemuan kita pada malam ini. Besok saya datang lagi ke Melaka. Bayangkan tuan-tuan, Melaka dengan Ipoh ni macam ada satu negeri tuan-tuan. Nah, insyaAllah mudah-mudahan Allah merahmati semua. Jadi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya kan, tuan-tuan layanilah laman Facebook sekolah saya. Yang nak melawat sekolah saya, marilah. Orang Melaka ni tak pernah tinggal di sekolah saya. Dan tuan-tuan yang nak dapatkan kopi ala Kazim tadi, ada orang wakil kita Cik Ruzaini. Tuan-tuan boleh beli, ni adalah sumbangan untuk Pusat Pendidikan Al-Barakah. Terima kasih Tuan Pengurusi, terima kasih semua. Saya minta maaf kita terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.